iaitu dengan membuat terapi minda. Pernah baca pasal mind terapi? Doktor-doktor ni? Terapi-terapi ni kerja doktor ni? Minda terapi ni adalah mind terapi ni, memberikan terapi kepada minda ni dengan memberikan ayat-ayat yang positif untuk membina minda. Contohnya, macam yang one saya buat ni, dia tak minat isteri. So, antara ayat-ayat yang digunakan adalah isteri ni amat penting untuk pembinaan sebuah negara. Mungkin ayat lain sikit lah. Isteri ni sangat penting untuk menyelamatkan umat. Isteri ni sangat bagus untuk kebaikan negara. Dan isteri ni adalah merupakan ibadah kepada Allah. Maka dengan ayat-ayat yang positif, bila dibaca berulang-ulang, dia akan membina suatu set minda. Okey, set minda yang boleh memupuk minda. Dia tak tiba-tiba gedebuk datang datang, tapi dia melahirkan positifnya kita terhadap sesuatu yang mungkin kita kurang minat. Sebab benda yang kita kurang minat ni pun bukanlah benda yang jahat. So that memang sepatutnya kita boleh untuk selesaikan. Contohnya kalau medik. Okey. Ayat-ayat yang baik untuk medik apa? Menjadi doktor adalah fardu kifayah. Contoh. Apa lagi? Mendekatkan diri kepada Allah. Dan boleh untuk deal dengan madhum. Dan macam-macam ayat yang kita boleh susun dan kita ulang dan ulang dan ulang untuk menumbuhkan minat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita minat dan juga semangat untuk meneroka. Bukan mudah-mudah untuk orang jadi doktor. Kalau kita tak pas SRT, tak pas SPM, kita mungkin bercita-cita jadi doktor. Tapi setakat cita-cita yang tulis waktu zaman sekolah rendah je lah. Okay? Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita peluang ni, maka kat situ sebenarnya Allah dah sediakan jalan kepada kita. Kita nak ataupun tak nak, dan kita cuba untuk membina dan memupuk minat itu, insya-Allah. Terus, saya ada sentuh sedikit berkenaan tentang fitnah wanita. Semalam kan, kalau boleh untuk diringkaskan, saya sempat juga berbincang dengan beberapa orang sahabat bahawa pesanan Rasulullah SAW ini adalah sebahagian daripada khutbah dalam haji perpisahan, yang biasa kita baca sebagai Hujjatul Wada'. Okey, haji perpisahan. Bagaimana Rasulullah dia buat haji sekali je. Okey, dia buat haji sekali je dan disampaikan khutbah pada hari Arafah. Yang antaranya adalah pesanan berkenaan tentang fitnah yang membabitkan wanita, iaitu hadis baginda, wattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal yang membabitkan wanita-wanita dan muslimat. Satu, ia memberikan kefahaman bahawa wanita perlu untuk dimuliakan dan wanita perlu untuk dihormati hak-haknya. Maka dengan sebab itu, fitnatul nisa ini, fitnah yang berkait dengan wanita, antaranya adalah merujuk langsung kepada eksploitasi wanita pada tempat yang tidak sepatutnya. Dan kita dah sentuh semalam berkenaan bagaimana wanita dieksploit untuk jual ubat jamu. Wanita dieksploit untuk jual sabun, untuk jual shampoo, dan wanita jugalah yang biasanya akan dijadikan sebagai penari-penari iringan. Wanita jugalah yang biasa begitu-begini dan seumpamanya, sebab memang Allah dah ciptakan wanita ni dengan kelebihan-kelebihan yang tertentu yang tak ada pada lelaki. Tarikan daripada seorang wanita, dia lebih power daripada lelaki. Dengan sebab itu, muslimat diminta untuk menutup aurat pada tempat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Sebab pada bahagian-bahagian itu ada perkara-perkara tarikan. Dia berbeza antara jalan seorang lelaki
dengan jalan seorang wanita. Laki biasa orang tak adalah nak sebut catwalk. Kan ada yang try macam tu. Tapi biasa je. Muslimat ni bukan nak buat-buat catwalk, tapi dia memang kena jadi cat untuk berjalan. Okey, maknanya dia memang, yalah, ada lah juga yang mungkin bigger cat, tapi dia memang jalan dia. Dia berjalan pun boleh untuk menimbulkan tarikan. Dengan sebab tu muslimat diminta untuk melabuhkan pakaian. Okey, maknanya kalau jalan, kalau keluar daripada rumah, maka sebaiknya wanita memakai pakaian, kalau t-shirt pun t-shirt yang menutup sampai ke bawah daripada punggung. Kalau lelaki, Allah Subhanahu Wa Taala tahu kejadian lelaki ni macam mana. So apa yang diminta untuk tutup tu tutup. Itu pun ada juga lelaki yang nak pakai seluar pendek lah, rasa ribas nak pergi swimming pool pakai swimming trunk je. Tu sepatutnya kena kaji semua. Muslimat ni kalau nak travel kena bawa tudung, anak tudung, apa lagi? Semua lah aksesoris wanita. Tapi kalau lelaki, dia simple, tak payah bawa tudung, tak payah bawa benda-benda aksesoris wanita yang banyak. So kita kena bersyukur dengan kejadian yang kita berikan. Dan dalam masa yang sama, bila disebut bahawa wanita ni ada unsur-unsur tarikan, di pihak muslimat perlu untuk jaga perkara-perkara yang diminta untuk jaga. Yang lelaki pun Allah ajar untuk menjaga wanita ni macam mana? Dengan konsep tunduk pandangan. Okey? Kan dalam surah An-Nur diuraikan panjang lebar supaya kita menundukkan pandangan. Maknanya kalau tiada keperluan untuk berurusan dengan muslimat, katakan tak perlu untuk pandang muslimat. Sama ada kalau yang buka aurat tu aku tak lagi lah. Yang menutup aurat tu, kalau tiada keperluan untuk makan sama-sama dengan muslimat, tak payah. Setakat ini tiada dikesan yang mati dengan sebab tak makan dengan muslimat. So begitu juga dengan masalah travel, katakan. Okey, kalau katakan tak ada keperluan, jadi ada certain keadaan yang memang memerlukan. Contohnya pergi satu tempat yang mungkin agak bahaya dan ada rules yang tertentu. Okey, yang biasa lelaki ni disinonimkan dengan sedikit berani daripada perempuan. Okey, so kalau ada certain extent yang memang memerlukan, fine. Tapi kalau tiada keperluan padanya, just untuk suka-suka, cuba untuk dielakkan. Kerana dia banyak bermula dengan sebab apa Allah Subhanahu Taala ajar dengan konsep tunduk pandangan ni, sebab banyak benda bermula dengan mata. Okey, bermula dengan mata, dari mata turun ke hati dan seterusnya. So bagaimana untuk menghindarkan fitnah wanita? Saya kira saya dah jawab. Bagi muslimin perlu untuk pegang sungguh-sungguh pada konsep tunduk pandangan, dan bagi muslimat perlu pegang sungguh-sungguh kepada konsep memelihara aurat. Aurat kita, dan Allah tetapkan dengan penuh hikmah kepada. Dan mungkin pernah baca bagaimana diumpamakan yang muslimat ni perlu untuk menutup aurat ni macam buah. Okey, buah yang bersarung dengan buah yang tak bersarung. Pernah tengok ke? Kalau tanam apa? Contohnya jambu ke, ataupun apa lagi buah-buahan? Nangka. Okey, nangka, cempedak dan yang seumpama dengannya. Okey, maka kenapa petani akan mengusahakan dan even peladang yang ada ladang samsat